bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahul Malik yang maha menguasai, Allahul Qudus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian yang menonton secara langsung? Assalamualaikum subuh pada pagi ini. Harapnya semua sihat-sihat belaka, sudah selesai menunaikan solat subuh. Teruskan kita berselawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan doa kita untuk sahabat-sahabat kita di sana di Palestin, insya-Allah. Apapun, terima kasih kepada sahabat yang juga menonton melalui Facebook Live TV Al-Hijrah. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen. InsyaAllah sebarang manfaat. Moga-moga kita dapat satukan ummah dengan ilmu yang kita kongsikan, insyaAllah. Dan pagi ini Alhamdulillah kita bersama dengan Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia, dan kita bersama dengan ikon peyatim sendiri iaitu yang bahagia Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Baik Nova, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, insyaAllah pagi ini topik kita hidup tahu bersyukur. Ya. Subhanallah. Memang betul-betul lately lah Ustaz, kalau orang kampung saya kata, makin banyak kita membuka mata hari ini melihat di media sosial dan sebagainya, kita rasa lebih banyak bersyukur, apatah lagi sahabat saudara kita di Palestin sana yang membuatkan kita bersyukur. Tetapi jadi saja bila pejam selit semula datang saja perasaan tak bersyukur. Betul. Ustaz, sebagai permulaan Ustaz, pastinya Ustaz selalu kongsikan kita berkenaan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Nabi punya tahap bersyukur Ustaz sehingga bengkak kaki. Ya. Orang yang bersyukur tunjukkan kesyukuran dan appreciation dia, Ya. rasa bersyukur dia tu sehingga kan memilih untuk, kita boleh kata, dirinya sakit sehingga sebabkan bersyukur. Afala akuna an abdan syakura. Salahkah aku Aisyah untuk aku menjadi seorang bersyukur? Bagaimana Ustaz cara yang Rasulullah ajar itu untuk kita semua belajar dan mengaplikasi dalam kehidupan kita untuk tahu bersyukur Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pada saudara Naufal, terima kasih kepada semua penonton TV Al-Hijrah yang bersama-sama dengan kita pada waktu ini. Sebenarnya orang yang bersyukur ini adalah orang yang cukup istimewa, dan bilangan mereka tidak ramai. Pernah satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tawaf di Baitillah, dan Sayyidina Umar mendengar ada seorang lelaki berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah daku dari golongan yang sedikit. Sayyidina Umar merapati lelaki tersebut dan bertanya, wahai Tuan, kebanyakan manusia apabila meminta sesuatu, dia akan minta banyak ataupun ramai. Itu lumrah kehidupan. Tetapi Tuan meminta sedikit. Lelaki itu kembali bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Tuan Khalifah, adakah Tuan tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur? Hanya sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Maksudnya lelaki tersebut bermohon dan memohon kepada Allah supaya dirinya termasuk daripada golongan sedikit tadi, iaitu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru rasa syukur ini, tahu bersyukur ini merupakan perkara yang banyak disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang Naufal katakan tadi, dalam banyak keadaan, bahkan kadang-kadang ketika diuji, Nabi SAW masih mampu menyatakan, menzahirkan nikmat kepada Allah. Sehingga kan ketika Rasulullah SAW mendapat nikmat, Nabi SAW memuji Allah, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya maka sempurnakanlah segala kebaikan. Dan ketika Rasulullah SAW melalui fasa ujian, fasa berita yang tidak gembira, masih Nabi SAW menyebut, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas setiap sesuatu. Begitulah
Rasulullah SAW menanam rasa syukur, tahu bersyukur kepada semua umatnya. Dalam satu hadis Nabi yang saya fikir satu hadis yang sangat luar biasa, Nabi memberi satu bentuk kefahaman syukur yang amat mudah. Kata Nabi SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya," atau kama qala. Kata Rasulullah, bila salah seorang daripada kamu bangkit daripada tidur, kita bangkit pagi tadi, bangkit dalam keadaan apa? Aminan fi sirbihi, kita bangkit dalam keadaan aman, sejahtera, tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan. Kita bangkit dalam keadaan begitu. Kemudian kita bangkit dalam keadaan Allah beri sihat tubuh badan kita. Dan di sisi kita ada perkara ataupun ada makanan untuk dimakan hari itu. Itu sebenarnya kalau kita lihat Naufal, itu biasa bagi kita. Biasalah bangun pagi sihat, bangun pagi ada makan, ada breakfast, biasa. Tapi Nabi kata faka'annama, sesungguhnya seolah-olah seseorang itu diberi seluruh kehidupan dunia. Subhanallah. Subhanallah. Satu hadis yang sangat ringkas tetapi memberi pemikiran kepada kita yang kita fikir biasa-biasa, sebenarnya itu nikmat Allah yang cukup besar. Ada saudara-saudara kita sebelum tidur dentuman bom yang didengar, kemudian bangkit daripada tidur melihat orang-orang yang dikasihi sudah syahid, sudah mati syahid. Ini perasaan-perasaan yang dilalui oleh mereka. Justru itu, elemen syukur ini satu elemen yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ada satu pertanyaan yang selalu ditanya. Kenapa kadang-kadang kita ni susah untuk menzahirkan rasa syukur? Ataupun kita bersyukur, tetapi kesyukuran itu kita tidak zahirkan betul-betul. Sebab seperti yang saya katakan tadi, kita rasa itu suatu yang biasa. Dalam hal ini, Nabi SAW memberi panduan kepada kita. Bagaimana supaya kita melihat setiap perkara itu nikmat Allah yang cukup besar yang mesti disyukuri. Dia berlaku kadang-kadang kita tidak menghargai nikmat ataupun kurang kerana kita akan melihat nikmat yang lebih yang ada kepada orang lain. Allah. Biasa begitu. Dan dalam hal ini Nabi pun nampak daripada awal keadaan manusia begitu, sehingga kan Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis, unzuru ila man huwa asfala minkum, kamu lihatlah orang yang kurang daripada kamu, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan tengok orang lebih daripada kamu, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, kerana kalau begitu kamu tengok orang hebat, kamu tak tengok orang di bawah, kamu akan ada satu perasaan, kamu akan mempermudahkan nikmat Allah. Ini biasa saja. Sayang. Ini yang disarankan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sebahagian daripada agama. Sebahagian daripada ajaran agama ini, sebahagian daripada panduan penting kepada kita dalam kehidupan. Orang yang sentiasa bersyukur, jiwanya tenang. Dia akan merasa tenang. Dan orang yang bersyukur, dia melihat andai kata dalam kehidupannya itu ada ujian-ujian yang dilalui, dia faham bahawa ujian ini adalah sebagai sebahagian daripada lumrah kehidupan. Mana ada orang di atas muka bumi ini, di planet bumi ini, orang itu tidak diuji. Orang itu tidak melalui kesukaran. Namun kadang-kadang kesukaran itu orang tak cerita. Setengah orang cerita semuanya di media sosial. Dijadikan media sosial itu rumah ratapan.
Dia meratak di situ. Susah. Itu masalah saya. Dibentangkan. Dia seolah-olah menjadikan itu rumah ratapan. Yang sebenarnya munajat kita, pengaduan kita yang sebenar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu akan lahir kepada kita sifat yang sentiasa bersyukur di atas segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, cantiknya bagaimana kita mampu contohi dan teladani apa yang Rasulullah SAW telah ajarkan kepada kita. Subhanallah. Ada daripada kita yang celik mata hari ini tetapi tidak kita ucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan kami selepas kami mati sementara, dan kepadanya kita kembali kepada Allah. Istighfarlah kalau kita ada bangun saja dah komen sana itu sana ini, rasa tak bersyukur. Masya-Allah. Baik, kepada sahabat sekalian, kita akan berhenti berehat seketika. Terus setia bersama kami di Assalamualaikum semua. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahul Hakim yang Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Itu topik kita pagi ini, manusia tahu bersyukur, dan bersama dengan saya adalah ikon penyatim Ustaz Syukri Yusof. Insya-Allah Ustaz, tadi Ustaz kongsikan bagaimana hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajarkan kita untuk melihat dunia ini dengan mata lebah. Begitu, bukan mata lalat. Sentiasa tahu bagaimana untuk cari yang terbaik dalam kehidupan ini, bukan melihat sana sini hanya seperti lalat itu mencari sampah dan kotoran saja, ya Allah. Ustaz mungkin boleh kongsi kepada kami, kalau Allah kata falastajibu li wal yu'minu bi, mintalah pada Allah, insya-Allah kemudian kamu berimanlah kepada Allah, Allah akan perkenankan. Doa yang bagaimana Ustaz untuk kita amalkan supaya kita boleh sentiasa minta, ya Allah, kalaulah hari ini aku tak bersyukur, nak bersyukur, nak amalkan doa ni Ustaz, dan bagaimana untuk nak terus istiqamah dalam syukur. Banyak sekali doa-doa yang diajar oleh Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dan begitu juga yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala sebut doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita tahu dan kita faham Nabi Sulaiman ialah antara Nabi Allah yang Allah Ta'ala beri nikmat yang sangat luar biasa. Nabi Sulaiman, kita cerita bahawa kekayaannya luar biasa, kekuasaannya luar biasa, dan perintah dia bukan hanya kepada manusia, kepada jin pun dia boleh perintah. Ini kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam keadaan begitu,
antara doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman dan permohonan yang Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala, antaranya Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, ilhamkan aku supaya tetap mensyukuri nikmat Engkau yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkan aku dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Doa ni tak panjang. Kita boleh lihat dalam surah An-Naml ayat 19. Tapi doa ini cukup jami', cukup luas kefahamannya. Ini kehebatan Al-Quran. Al-Quran walaupun nampak ringkas doa-doanya, tetapi mempunyai makna yang sangat luar biasa. Dalam doa itu, Nabi Sulaiman alaihi salam sebut beberapa perkara. Yang pertama ialah supaya Allah beri ilham, supaya sentiasa bersyukur kepada nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jadi rupanya syukur ini satu ilham yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau hebat macam mana pun kita, tapi kalau Allah tak ilhamkan kita bersyukur, kita akan jadi orang yang sombong. Allah sayang. Justru kita minta kepada Allah supaya ilhamkan kepada kita, supaya kita bersyukur. Kemudian kita bersyukur di atas apa? Di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada saya. Tengok, Nabi Sulaiman dia tak cerita kekuasaan, dia tak cerita semua sekali. Sebab nikmat itu terlalu banyak. Apa sahaja yang Engkau berikan nikmat kepada saya. Kemudian, kesyukuran itu bukan hanya untuk dirinya, termasuklah nikmat yang pernah diberikan kepada kedua ibu bapa saya. Subhanallah. Kita biasa doa untuk nikmat kita. Tengok jauhnya pergi Nabi Sulaiman. Juga nikmat yang pernah Engkau berikan kepada kedua ibu bapa aku. Begitu jauh perginya permohonan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kemudiannya, wa an a'mala salihan tardah. Justru bila dah Allah Ta'ala berikan pelbagai nikmat ni, bersyukur ni, berilah ruang kepada saya untuk saya beramal dengan amalan soleh. Maksudnya, syukur boleh pergi, boleh membawa kita untuk kita beramal dengan amalan soleh. Dan akhir sekali doanya ialah supaya masukkan saya dengan rahmat Allah daripada kalangan orang yang soleh. Ciri orang yang soleh yang disebut dalam doa tadi ialah orang itu, orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Subhanallah, itu dia satu doa yang komprehensif, yang holistik, yang menyeluruh. Subhanallah. Bukan saja mengingati nikmat diberikan kepadanya, tetapi kedua ibu bapa. Kedua ibu bapa pun menerima nikmat. Subhanallah. Moga-moga kita dapat hafalkan doa ini dan amalkan selalu, insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz, Ustaz saya daripada tingkatan 1 surah hafaz doa ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Dia membekas kepada hati kita, dan insya-Allah harap-harapnya seperti doa itu mengajar kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan sentiasa menjadi soleh kepada semua, insya-Allah. Ustaz, alhamdulillah itu topik kita, untuk menjadi manusia tahu bersyukur. Tetapi hari ini juga Ustaz hadir dengan satu objektif yang besar daripada Peyatim sendiri, iaitu kempen Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim Asia, Ustaz, masya-Allah, untuk memberi manfaat kepada anak yatim bukan saja di Malaysia, di secara antarabangsa juga. Silakan Ustaz. Betul dan benar sekali apa yang disebut oleh Naufal. Saya datang pada hari ini juga mewakili peyatim untuk kita war-warkan, kita maklumkan kepada masyarakat kita bahawa peyatim sedang dalam usaha untuk membangunkan satu kompleks yang disebut tadi, APIA, Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim Asia,
yang akan menempatkan anak-anak yatim daripada 8 negara ASEAN. Dan insya-Allah sebelum bangunan ini didirikan pada Januari ini, kita akan mula mengambil pengambilan pelajar pertama. Lebih kurang 50 orang daripada negara ASEAN di kampus sementara ataupun bangunan sementara kita di Dungun, Terengganu di peringkat awal untuk kita mulakan pengajian. Tak apa, yang untuk pembinaan kompleks ni kita sedang usahakan, tapi kita tak nak tunggu bangunan yang kompleks yang siap semua sekali. Kita mulakan dahulu dengan bangunan sementara untuk kita memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak yatim kita. Kerana usaha membela anak yatim ni banyak cara dia. Tapi cara yang kami lihat sangat ampuh, sangat nampak strategi yang tepat ialah melalui pendidikan. Justru itu kami dengan rendah hati memohon kepada anda semua supaya dapat menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita merealisasikan satu projek yang sangat besar ini. Bila projek sangat besar ini, dia tak boleh buat seorang diri, dia tak boleh kita kata nak buat kumpulan tertentu, tetapi ini memerlukan bantuan daripada semua orang. Semua orang kita mohon supaya terlibat untuk infakkan sebahagian daripada harta kita. Dan menginfakkan sebahagian harta ini juga adalah ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita faham bahawa sebahagian daripada rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita, sebenarnya rezeki itu juga perlu kita salurkan kepada orang lain. Dan pada masa yang sama, kita juga ingin supaya kita termasuk, mudah-mudahan insya-Allah, daripada golongan yang disebut secara jelas dalam hadis Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya bersama dengan kafilul yatim, orang yang menjaga anak yatim, orang yang mempertahankan anak yatim, orang yang membela anak yatim. Saya, kata Nabi SAW, saya bersama dengan penjaga anak yatim ini seperti ini dekatnya di dalam syurga. Lalu Nabi SAW tunjukkan dua jarinya. Maksudnya, mudah-mudahan asbab kita membantu anak yatim ini juga adalah sebagai asbab untuk kita dapat bersama dengan Rasulullah SAW. Sebab itu tagline kita di Peyatim, santuni anak yatim, jaminan bersama Rasulullah SAW. Mungkin yang kita infakkan itu RM10, RM100, RM1,000, berapa jumlah pun itu bukan persoalan penting. Persoalan yang paling penting, paling utama ialah kita berusaha untuk infakkan sebahagian daripada harta kita untuk kita mendapat mardatillahi ta'ala. Saya mohon kepada sahabat-sahabat di luar sana, selain daripada infakkan sebahagian harta ini juga, boleh kiranya untuk war-warkan, maklumkan kepada kawan-kawan kita, sahabat handai kita, ahli keluarga kita, untuk bersama-sama dalam projek besar ini, projek membela anak yatim, projek memberi pendidikan yang terbaik kepada anak yatim. Mudah-mudahan insya-Allah ia adalah sebahagian daripada apa yang kita sebut minal a'malis solihah, sebahagian daripada amal-amal soleh yang akan kita bawa ketika kita bertemu dengan Allah pada hari yang disebut yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak melainkan orang yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Wallahu a'lam.
Alimul sawab, masya-Allah. Itu dia sama-sama para penonton sekalian, salah satu amal soleh kita wa mimma razaqnahum yunfikun, daripada rezeki yang kita dapat kita infakkan insya-Allah kepada peyatim insya-Allah untuk pertubuhan kebajikan anak-anak yatim Malaysia, untuk kempen Apiah Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Ahmad Syukri. Terima kasih Nafas, terima kasih hadir banyak. sebagai ikon peyatim hari ini insya-Allah, dan kita akan berhenti berehat seketika insya-Allah. Jangan lupa jam 7 nanti bersama dengan kita di Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.